حبيبي تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع. صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع. صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي
Yayasan Sabahat sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Suluh Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Child Care Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak dari umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam, insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjul Husnul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merealisasikan program Komplek Anjul Husnul Khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para penonton yang hormati sekalian, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat meneruskan, tuan-tuan dan puan, ya. Hanya saya ingin memberitahu tuan-tuan dan puan, sedikit rombakan akan dilakukan, ya, program malam dan program pagi kita. Oleh kerana surau dan masjid telah mula dibuka, tuan-tuan dan puan, ya. Surau dan masjid telah mula dibuka di wilayah Persekutuan di Selangor dan sebagainya. Jadi kita akan buat sedikit pindaan-pindaan kepada program kita, tuan-tuan dan puan, ya. Pindaan-pindaan ini untuk membolehkan, insya-Allah, kepada sahabat-sahabat. Kebanyakan ahli-ahli panel kita terlibat dalam kuliah maghrib, kuliah selepas Isyak dan sebagainya. Dan mereka memberitahu saya bahawa masjid-masjid dan surau-surau telah pun memanjangkan jemputan kepada mereka untuk mengisi program-program yang surau dan masjid telah diizinkan, telah diberikan keizinan untuk membuat program-program seperti kuliah masjid, kuliah subuh, kuliah maghrib, kuliah selepas Isyak dan sebagainya. Maka sebab itu, tuan-tuan dan puan, saya akan pindah sikit jadual yang pada malamnya, pada masa siangnya. Saya pun terlibat sebenarnya. Jadi mungkin program-program yang waktu malam itu, tuan-tuan dan puan, mungkin saya akan tangguhkan seketika. Saya pun dah bagi tahu di peringkat awalnya kepada ahli-ahli panel yang terlibat. Dan sebelah pagi pun kita ada rombakan kecil, insya-Allah, yang kita akan mulakan pada bulan Oktober. Maknanya dalam lusa hari ini 29 hari bulan 30, satu hari bulan ni kita mulakanlah satu format baru, insya-Allah. Para penonton dan mata sekalian, ya, kita pagi ini bersama dengan kita Ustaz Muhammad Akib Abdullah, alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, telah pun bersedia nampaknya pakai uniform kerja. Saya tengok, mungkin Ustaz Akib telah pun mula bekerja setelah bercuti sakit agak sekian lamanya. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah dia bersama dengan kita pada pagi ini. Pun Ustaz Akib akan mengambil sikit rombakan, tuan-tuan, pada pagi seperti ini, tuan-tuan dan puan, kita tengok sebab kita peringkat awal ni masjid dan surau ni banyak permintaan-permintaan yang kita kena tunaikan. Yang jadi program live online kita pun termasuk kita ubah sesuai dengan situasi yang berlaku sekarang ini, insya-Allah. Jadi tajuk kita pagi ini, tuan-tuan, tajuk kita pagi ini ialah adab bergaul atau berakhlak bergaul sesama ahli keluarga. Adab bergaul sesama ahli keluarga, insya-Allah, tuan-tuan dan puan. Jadi bersama dengan kita ialah Al-Fadhil Ustaz Muhammad Akib Abdullah, sebagaimana biasa, tuan-tuan dan puan, yang telah menyertai program kita daripada tahun lalu sampai tahun ini. Kemudian tu oleh kerana beliau terpaksa menyelesaikan masalah kesihatan, buat operation, bypass operation dan juga operation mengenai memakai injap di jantungnya. Maka beberapa ketika beliau tidak dapat kesiaran. Apapun, tuan-tuan dan puan, program pagi macam ini pun akan dapat melihat jadual barulah, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Apa khabar, Tok, sihat, ya? Baik. Ustaz Ustaz dah mula bekerja ke, Ustaz? Dah, alhamdulillah. Dah 2 minggu, seminggu kerja. Baru seminggu lah. Baru kami dibenarkan naik ke pejabat balik. Kita sebelum ni kerja daripada rumah je. Oh, sekarang dah kena ke pejabat lah. Kena ke pejabat. Alhamdulillah, masya-Allah. Jadi para penonton, Ustaz Muhammad Akib bersama dengan kita untuk membincangkan tajuk adab
adab kita dalam sesama ahli keluarga. Adab yang mesti dijaga sesama ahli keluarga. Kita timbulkan ni soalannya begini tuan-tuan ya, para penonton ya. Persoalannya oleh kerana kita kadang-kadang agaknya pasal kita macam adik-beradik ni. Sepupu pun kita kira macam adik-beradik. Dua pupu pun kita kira macam adik-beradik dan sebagainya. Pakcik dan makcik pun kita kira sebagai adik-beradik. Berbagai-bagai tuan-tuan dan puan. Akhirnya kadang-kadang hal-hal mengenai aurat misalnya. Hal-hal mengenai pergaulan. Hal-hal mengenai mendudukkan diri kita dalam majlis yang melibatkan keluarga terdekat pun kadang-kadang kita lupa nak jaga. Atas nama dia tu kawan kita, dia tu sahabat kita, dia tu kawan kita, dia tu saudara kita, dia tu sepupu kita. Akhir contoh tuan-tuan dan puan bila sepupu datang sepupu ni ialah bukan mahram kita ya. Jadi maknanya jelas dia saudara tapi tidak mahram tuan-tuan dan puan jadi kita kena ikutlah macam perempuan, kena tengok pakaiannya, kena tengok dan sebagainya, cakap-cakapnya kena tengok, duduk di mana kursi nak diduduk pun kena tengok, sebab ini ada kaitannya dengan hukum makam tuan-tuan dan puan. Jadi agaknya Ustaz Muhammad Akib akan memulakan sedikit tuan-tuan mukadimah kepada tajuk adab bergaul sesama ahli keluarga. Sila Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pertama-tama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberikan kesempatan pada pagi yang mulia ini dan juga untuk bersama dengan tuan-tuan dan perempuan sekalian ya, dalam kita memperkatakan, dalam kita nak membincangkan tentang adab-adab dengan ahli keluarga ya. Ataupun kita sebut juga adab itu sebagai akhlak ya. Kalau kita merujuk kepada definisi akhlak ni tuan-tuan, dan kalau ikut Imam Al-Ghazali, dia menyebut al-khuluq dan juga disebut sebagai al-khalq ya. Itu dah berasal daripada perkataan khalaqa, kejadian ya. Al-khuluq lebih kepada akhlak kita. Kita nak menjaga diri kita itu. Jadi Imam Al-Ghazali membahagikan dua ya. Pertama al-khalq, iaitu akhlak lahiriah kita, zahiriah kita, iaitu akhlak kita bersama keluarga, kita bersama ya, akhlak zahiriah ya. Al-khuluq pula ialah akhlak dalaman kita ya. Dalaman kita, kesetiaan kita, kesabaran kita, benda tak nampak ya. Ini al-khuluq ya. Jadi kita kena, jadi sebagai seorang Muslim, kita kena bina dua-dua benda ini. Al-khalq dan juga al-khuluq ni, kita kena bina. Ya, supaya ianya selari dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia selari dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, bila kita sebut juga tentang adab dengan ahli keluarga, ya. Jadi ahli keluarga kita ni tuan-tuan, ataupun aqrabin kita, disebut sebagai al-aqrabin dalam Al-Quran. Disebut sebagai al-aqrabin, iaitu orang yang terdekat, yang ahli keluarga yang terdekat dengan kita ya. Jadi kita kena berakhlak dengan akhlak yang baik, kena berakhlak dengan akhlak yang baik ya. Jadi kita kena ada saling tolong menolong ya, bercakap dengan perkataan yang baik, terutama dengan orang tua ya, saling maaf di antara ahli keluarga kan. Jadi ini adalah akhlak-akhlak yang perlu kita bina. Apa maksud kita bina tuan-tuan? Iaitu kita kena membina supaya ianya menjadi asam garam kita, menjadi darah daging kita. Jadi tuan-tuan, akhlak yang baik ini perlu dibina. Perlu dibina. Kalau tidak tuan-tuan, kita akan berhadapan dengan akhlak yang buruk. Sebab syaitan tu sentiasa menggoda manusia supaya kita ini akan terus sesat, akan terus lari daripada landasan Islam yang sebenarnya. Sebab itu tuan-tuan dan puan sekalian, saya mengajak tuan-tuan ya. Jadi dalam kita berhubungan dengan aqrabin ini tuan-tuan, di sana juga ada adab yang tertentu. Ya, sudah ada adab yang tertentu yang perlu kita jaga. Yang perlu kita jaga. Ya, khususnya dengan adik-beradik kita, dengan adik-beradik keluarga seayah seibu ya. Jadi di situ juga tuan-tuan ni kita kena ada adab tertentu ya. Walaupun ada keluarga yang terdekat tuan-tuan, di sana juga ada ipar ya.
mana ada ipar, kakak ipar, adik ipar. Sedangkan mereka ini bukan mahram kita, bukan mahram. Ya, jadi mana kita bila bukan mahram, mana kita kena jagalah ada adabnya. Ya, walaupun daripada keluarga si ibu ayah ya, terdapat juga ipar, duai ya, yang menyebabkan kita kena jaga adab-adabnya. Tambahan pula, ya, bila ahli keluarga ni dia akan membesar. Pergi ke sepupu pula, ya, mak setara. Ya, bila sepupu tuan-tuan ya, lagi kita kena jaga adab-adab ni tuan-tuan. Ya. Jadi tuan-tuan di sini kita perlu, pertama sekali kita kena tahulah ya, yang manakah yang boleh, yang manakah yang tidak boleh. Ya. Supaya adab-adab tu perlu dapat dijaga dengan cara yang terbaik. Ya. Sebab apa kita kena jaga adab-adab ni tuan-tuan? Pertamanya ialah kerana kita menghormati. Kita menghormati. Macam isteri abang kita, isteri adik kita. Yang mana kita kena menghormati mereka. Tak boleh kita terlalu open. Ya. Jadi itu Islam menggariskan supaya kita ini punya adab-adab yang adabnya tujuannya untuk menghormati mereka. Tuan-tuan. Ya. Yang sepupu kita tuan-tuan. Yang perempuan. Saya lelaki, sepupu perempuan. Jadi mana kita menghormati dia. Kita tidak boleh menjerobos masuk ke dalam perkara-perkara yang privacy untuk dia tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, terutama aurat, terutama dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan kepribadian, kita kena jaga. Satu sebab itu Islam, dia ada adab ni, tujuan adab ni ialah untuk kita menghormati. Ya, kita menghormati orang lain. Sebab itu kalau kita menghormati orang lain, orang akan hormat kita. Tapi kalau kita tidak menghormati orang lain, orang tidak akan hormat kepada kita. Sebab itu hari ini kepincangan ini berlaku dalam dalam kekeluargaan Barat. Ya, Barat mereka tidak dapat menjaga, dia tidak ada batas. Ya, yang menyebabkan kehormatan itu tak terjaga. Akhirnya tidak ada respect ataupun menghormati antara satu sama lain. Yang menyebabkan kadang-kadang ya, kita dengan pak mentua kita pun kita lawan, ya, dengan ayah kita pun kita lawan, ya, sebab terlalu menjaga kepribadian kita. Sebab tu asas kita tuan-tuan, ya, asas syariat Islam ini ialah ya untuk ta'abud kita kepada Allah, ya, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi Barat tidak ada. Barat dia tidak ada penyembahan ataupun tidak ada tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya tunduk kepada hawa nafsu. Ya, bila kita menurut hawa nafsu kita tuan-tuan, menyebabkan kita lari daripada adab-adab yang sebenar. Adab-adab yang digariskan dalam Islam. Yang menyebabkan kita lari, yang menyebabkan kita tidak menuruti apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah sebut dalam Al-Quran secara spesifiknya. Ya, siapakah wanita-wanita yang kamu tidak boleh wanita yang kamu kena jaga kehormatan mereka. Jadi tuan-tuan, itu dia sebahagiannya, iaitu maknanya kita kena kembali kepada Islam. Islam menjaga kehidupan kita, ya, iaitu daripada kehidupan peribadi ke kehidupan kekeluargaan. Ya, saya akan sentuh yang tentang macam manakah akhlak kepribadian Islam nanti. Ya, akhlak yang mesti kita ada pada kita. Jadi dari situ bila kita bina akhlak yang ada pada kita, maka kita akan respect orang lain. Kita akan menghormati orang lain. Kita akan menjaga ada Islam itu. Jadi tuan-tuan, sebab itu pentingnya dalam pembinaan peribadi ini sangat penting. Hasan al-Banna membawa 10 muasafat ataupun 10 sifat-sifat yang kita sifat-sifat kepribadian Islam yang kena bina. Kalau mana kalau belum ada lagi, kita belum bina lagi, kita kena bina. Ya, sebab Islam itu datang daripada kepribadian. Kemudian baru keluarga, kemudian baru masyarakat, kemudian baru dalam bernegara. Ya. Jadi kita kena mula membinanya daripada peribadi kita. Macam mana kita nak didik anak-anak kita? Apa yang kita kena didik? Iaitu bermula daripada 10 sifat yang kita akan bincangkan nanti insya-Allah. Betul ya? Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah. Para penonton yang hormati sekalian, ya, kita bawakan tajuk pagi ni tuan-tuan, ya, akhlak ataupun adab bergaul di antara ahli-ahli keluarga ni sangat penting, tuan-tuan, sangat penting supaya apa juga yang kita lakukan tu mengikut syariat. Supaya apa yang kita lakukan tu mengikut apa yang ditetapkan oleh Allah, mengikut apa yang ditunjukkan
oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak tuan-tuan, hari-hari katakanlah sepupu tu tinggal kat rumah kita. Dia tinggal rumah kita tuan-tuan, dia bekerja di Kuala Lumpur, dia misalnya katakanlah orang daripada Terengganu, dia kerja di Kuala Lumpur, jadi bapa dia tinggalkan ke rumah kita kerana kita dengan bapa dia adik-beradik. Jadi dia pun tinggal dengan sepupu-sepupunya dalam rumah kita di Kuala Lumpur. Jadi pasal dah tinggal serumah ni lah tuan-tuan dan puan, kadang-kadang kita tak jaga. Sepupu ni sepupu. Sepupu ni bukan mahram tuan-tuan dan puan. Maknanya inilah yang kita nak fikirkan supaya tidak kita melakukan perkara-perkara yang ditegah oleh Allah tu hari-hari tuan-tuan, hari-hari. Katakanlah sepupu tu tinggal bersama kita dalam rumah yang sama dengan sepupunya dan sebagainya. Jadi kalau misalnya tak jaga akhlak, tak jaga kita punya budi pekerti, tak jaga bahasa kita, tak jaga penampilan diri kita, tak jaga di mana kita duduk, dan yang pentingnya tak menjaga aurat kita tuan-tuan dan puan, aurat terdedah dan sebagainya. Itu pun kadang-kadang kita duduk berdua-duaan, bukan ada apa-apa tapi dalam rumah. Oleh kerana kita dah biasa macam adik-beradik tuan-tuan, kita duduk berdua-duaan begitu, bersembang-sembang, bergurau senda, kadang-kadang bertepuk tampar tuan-tuan, bertepuk tampar. Pasal sepupu tu pernah masa kecil-kecil tu seumur dengan kita, sepermainan dengan kita, main-main pasir sama-sama, main patung-patung sama-sama, main-main bentis-membentis sama-sama, anak-anak tuan-tuan dan puan. Jadi kita bawa sampai kita tua pun, sampai dah besar pun, kita bawa perkara yang sama. Tapi sebenarnya lain tuan-tuan, lain. Suasananya lain dan ketikanya lain dan akhlaknya pun macam yang Ustaz teburkan tadi agaknya lain. Jadi inilah sebabnya tuan-tuan kita kena fikirkan, sebab kita nak letakkan dalam masyarakat kita ni faktor akhlak dalam Islam ini kita nak letakkan. Ustaz, saya nak tanya Ustaz sebelum saya lupa Ustaz. Akhlak ni adalah cabang yang ketiga tuan-tuan daripada tiang seri Islam. Ada tiang seri utama. Dia ada tiang seri utama dalam Islam. Sebut saja Islam, tiang serinya ada 3. Ialah pecahan-pecahannya banyak lagi lah. Ratus-ratus, puluh-puluh, ratus-ratus pecahan dia. Yang pertama ialah akidah. Akhlak ada kaitan dengan akidah. Akidah ada kaitan dengan akhlak. Yang kedua syariah ataupun amal ibadat, tuan-tuan, ada kaitannya dengan akhlak. Akhlak ada kaitan dengan syariah. Akhlak ada kaitan dengan amal ibadat. Amal ibadat ada kaitannya dengan akhlak. Dan satu lagi memanglah akhlak. Memang akidah, syariah dan akhlak. Jadi dalam perkaitan itu timbal balik antara tiga kata orang tiang seri ni Ustaz. Macam mana kalau misalnya kata kita jaga akhlak, tapi tuan-tuan kita tak semayang misalnya, atau kita semayang tapi tak jaga akhlak, ataupun kita jaga kita punya kalimat thayyibah kita, jaga tauhid kita, jaga kita punya iman, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu muhammadar rasulullah, kita jaga betul-betul, tapi akhlaknya kita tak berapa jaga sebab adik-beradik, kononnya macam adik-beradik gitu. Jadi macam mana Ustaz perkaitan antara satu dengan satu ini untuk dijelaskan kepada para penonton pada pagi ini Ustaz? Fungsi maknanya ada perkaitan di antara akidah, syariah dan akhlak itu. Macam mana Ustaz? Jadi kita tengok bagaimanakah Nabi SAW apabila ditanya oleh Jibril, ditanya oleh Jibril tentang apakah yang mereka iman, iman iaitu lakukan percaya pada Allah, percaya pada Rasul, malaikat, kitab, malaikat dan juga itu adalah rukun-rukun iman yang kita yakini. Jadi makna dia kemudian Jibril tanya lagi, apakah kita dengan rukun-rukun Islam? Islam tu apa dia? Iaitu mengucap kalimah syahadah, dengan kita berpuasa, kita ada sembahyang, kita berpuasa, haji dan seumpamanya lah. Kemudian akhirnya Allah kata tentang ihsan. Ihsan ni lah yang disentuh oleh Datuk tadi, iaitu dengan akhlak. Ataupun ulama umat Islam telah pun membahagikan ilmu ni ada 3, pertama akidah, ibadah dan juga akhlak ataupun tasawuf. Baik, 3 ini perkara ini sangat wajib dalam membina kepribadian Islam. Keimanan, makna iman tuan-tuan, makna dia ialah keyakinan. Kalau tidak ada keyakinan, kita akan gugur, kita akan sia-sia saja walaupun kita punya akhlak yang baik. Ini yang dikupaskan oleh Al-Maududi dalam membezakan antara akhlak Islam dengan akhlak insaniah. Ada juga akhlak insaniah, akhlak kemanusiaan. Buat orang buat baik, ada Cina buat baik,
walaupun dia bukan Islam, ya, dia menghormati orang tua, tapi dia insaniah, ya, sebab dia tidak ada kaitan dengan iman dan juga dengan ibadat, ya, iman dan ibadat, ya. Sebab itu kita sebagai seorang Muslim, kita kena ikatkan tiga-tiga perkara ini, ya, sebab akidah membina keyakinan kita. Takut akan neraka Allah, takut akan azab Allah, takut akan bagaimanakah kita ni akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul mahsyar nanti. Kita takut. Ya, takut itu sangat penting. Ya, itulah keyakinan sebagai seorang Muslim. Dan kita kena bina, tuan-tuan. Kita kena bina anak-anak kita ini untuk takutkan akhirat. Takut akan dosa pahala. Ya, takutkan dosa. Ya, solok pada pahala. Jadi, tuan-tuan, ini kita kena bina. Kita kena bina, ya, kepada anak-anak kecil kita, sebab kita kena bagi tahu dia bahawa, ya, bila orang yang tak yakin dengan perkara ini, itu ada masalah, tuan-tuan. Ya, sebab itu dengan mak ayah dia boleh tengking, dia boleh buat apa. Sebab apa? Sebab dia tidak yakin dengan kepercayaan bahawa menghormati orang tua itu adalah wajib. Mendengar cakap orang tua itu adalah wajib. Selagi dia tak suruh maksiat, kita kena buat. Walaupun perkara itu perkara remeh-temeh. Ya, apa mak cakap begini, ayah cakap. Sebab apa mak ayah suruh macam ni? Sedangkan kita menyuruh, kita melaksanakan apa yang diperintahkan olehnya atau apa yang disuruh oleh dia, ya, adalah wajib, tuan-tuan. Ya, saya teringat dulu, ya, abang saya ada tegur saya balik bila besar, konon-kononnya orang baik lah, kan. Mak saya kata pakailah kepiah ni. Kita masa tu muda, mana boleh mau pakai kepiah, kan. Abang saya tegur satu, dia kata, kau dengar cakap mak ni adalah wajib. Walaupun pakai kepiah tu sunat, tapi dengar cakap orang tua tu adalah wajib. Jadi bila kita faham wajib ni adalah satu perkara yang kena buat. Kalau tak buat kita berdosa. Ya, walaupun benda itu benda sunat, ya, tapi mendengar cakap orang tua tu adalah kewajipan yang kena ikut, ya. Jadi inilah yang menyebabkan keluarga kita akan jadi baik, jadi utuh. Kita bila ada respect, bila kita menghormati orang tua, bukan sengaja menghormati orang tua, bahkan kita yakin bahawa dengan kita dengar cakap dia itu adalah satu kewajipan, satu arahan Allah Subhanahu wa taala. Ya, satu arahan Allah. Kita buat baik dengan orang tua adalah satu arahan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan setakat akhlak yang baik, akhlak biasa, ya. Bukan ini saja, tuan-tuan, tetapi dia merujuk ataupun dia menempelkan kita dengan akhirat, dengan kepercayaan, dengan dosa dan pahala. Itu keyakinan yang kita kena bina dalam kehidupan kita, tuan-tuan. Ya. Yang kedua, ibadat. Ya, ibadat juga penting, ya, untuk nak mendapatkan akhlak yang baik. Sebab dia akidah dan juga ibadat ini adalah dua faktor utama untuk membina akhlak yang baik. Macam mana dapat bina akhlak yang baik ini? Dengan adanya akidah yang kuat dan juga ibadat yang kuat ini akan melahirkan akhlak yang baik, ya. Jadi dengan ibadat yang kita taat pada Allah, dengan kita berzikir, kita mengingati Allah, kita nak merasakan bahawa kita ni sentiasa bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan, dengan sifat kita bersama dengan Tuhan itulah kita merasa kita terlindung, kita terpelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun datang musibah macam-macam musibah, tetapi kita masih lagi rasa terpelihara sebab kita yakin bahawa kita bersama dengan Allah. Nahnu ma'allah. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Ya, walaupun mari musibah macam mana, sabar sebab Allah bersama kita. Sebab Allah bersama dengan orang yang bersabar. Innallaha ma'al mu'minin. Allah bersama dengan orang-orang yang yakin, orang-orang yang beriman. Yakin, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan, Allah tidak menyia-nyiakan orang-orang yang beriman. Sebab itu dalam surah Ad-Duha, dalam surah Ad-Duha, Allah menyebut bahawa Nabi Muhammad SAW ini tidak ditinggalkan. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhan tak tinggalkan kau, wahai Muhammad, begitu saja. Walaupun Allah datangkan dengan berbagai-bagai ujian dan rintangan, tapi Allah tak tinggalkan kau. Jadi keyakinan itu kena kita bina, tuan-tuan, ya. Sebab itu ibadat ni adalah tujuannya untuk kita nak merapatkan kita dengan Allah, mentaqarrubkan diri kita dengan Allah. Ya, dengan ibadat, tuan-tuan, ya, kita ni sentiasa bersama dengan Allah. Ya, jadi bila dalam apa keadaan sekalipun, kita ini yakin bahawa Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Allah sentiasa akan melindungi kita. Jadi dengan itu, tuan-tuan, datangnya akhlak yang baik, ya, menghormati orang tua, menghormati orang yang lebih
tinggi, yang menghormati anak-anak saudara, menghormati. Jadi bila kita hormat orang, insya-Allah orang akan hormat kita, tuan-tuan. Ya. Jadi tuan-tuan, ini dah satu perkara yang perlu kita bina. Ya, kita jadi nak bina akhlak ini bukan akhlak saja, bahkan bermula daripada akidah, bermula daripada ibadah kita, dan insya-Allah kita akan mendapat akhlak yang baik, insya-Allah. Ya, tu. Alhamdulillah. Para penonton yang hormati sekalian, ya, bila Ustaz menyebut dan Ustaz dah pergi, maknanya Ustaz dah pergi ke dalam sekarang, tuan-tuan dan puan, ya, dan terus meneroka akhlak dalam operasi akhlak setiap hari, dengan mak dan ayah, dengan orang tua kata Ustaz tadi, dan Ustaz telah menyebutkan perkaitannya, rapatnya antara akidah, syariat, ibadah dengan akhlak. Sangat-sangat rapat, tuan-tuan, sangat-sangat rapat. So itu kita tidak boleh menunjukkan. Kalau kita hanya baik dengan mak, baik dengan ayah, baik dengan orang tua, baik dengan jiran, itu akhlak insaniah, tuan-tuan. Kalau dalam bahasa Inggerisnya itu akhlak civic. Civic, tuan-tuan. Civic mindedness, maknanya akhlak civic itu akhlak insaniah. Memang tercetus daripada hati kita untuk berbuat baik kepada seseorang. Didorong oleh kerana, tuan-tuan, satu insting, satu naluri untuk memperkatakan, untuk membuat sesuatu yang baik, naluri kebaikan yang ada kepada diri tiap insan. Itu akhlak insaniah. Tapi yang disebut oleh Ustaz ni, yang disebut, tuan-tuan, akhlak yang bersandarkan kepada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan lagi di insaniah, tapi lebih tinggi daripada insaniah, tuan-tuan dan puan. Misalnya kita dengan mak, dengan ayah, tak boleh menyebut tak boleh, menyebut tak boleh. Tuan-tuan, memasamkan muka depan mak dan ayah tak boleh. Mengentak kaki depan mak dan ayah tak boleh. Lalu tuan-tuan, depan mak berjalan dengan sombong, mendada namanya, tuan-tuan, puan, tak boleh. Mendahulukan anak, tidak mendahulukan mak dan ayah, tidak boleh. Benda-benda macam itulah, tuan-tuan. Ini asas-asas kepada akhlak yang perlu diketahui. Masalah besarnya, Ustaz, saya tengok ya, anak-anak kita ni, kita tengok ya, macam ambil hubungan dengan mak dan ayah, akhlak. Kita punya cerita ni, akhlak si keluarga ni, tuan-tuan. Macam mana anak dengan mak dan ayah? Kadang-kadang, tuan-tuan, kadang-kadang kita tengok, selalu kita tengok. Kadang-kadang kita bersembang-sembang, santai-santai dengan keluarga. Anak duduk atas kerusi, atas sofa, mak duduk atas lantai. Ustaz, ya? Anak duduk atas sofa, mak duduk atas lantai dengan kaki terjuntai. Kaki terjuntai dekat dengan mak yang duduk di atas lantai itu. Macam mana dari segi Islam, Ustaz? Anak duduk atas sofa, mak duduk atas lantai. Mak macam seolah-olah boleh menerima keadaan itu. Anak-anak boleh terima keadaan itu. Ahli keluarga boleh menerima keadaan itu. Tapi dari segi akhlaknya, Ustaz, boleh ke anak-anak lebih tinggi lagi daripada ibu dan ayah? Dalam konteks kita physically, anak atas sofa, duduk di atas sofa, mak duduk di bawah dengan kaki terjuntai menghadap mak dan sebagainya. Macam mana, Ustaz? Al-Quran jelas menyebut, ya, bukan takat mak duduk di bawah, anak duduk di atas. Cakap pun tak boleh. Mak suruh kita pergi ke mana-mana, kita menidakkan ataupun kita mengabaikan cakap dia. Ya, wala taqul lahumā uffin wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karima. Ya, jadi makna kita, Al-Quran menyebutkan bahawa adab kita dengan orang tua ni, ya, walaupun ya, itu fizikal, lagi nampak, ya. Sedangkan Al-Quran menyebut cakap pun jangan. Ya, mana mak kita suruh kita pergi apa-apa, tak mau. Itu pun wala taqul lahumā uffin wala tanharhumā. Jangan kamu mengherdik mereka. Cakap pun tak boleh, lagi dah herdik, kan. Wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karima, dan juga hendaklah kamu memperkatakan, menyebut dengan cakap yang baik, ya. Dan juga kena bermuamalah dengan cara yang baik. Jadi kalau dalam usul fiqh dia panggil mukhalafah, ya, bertentangan dengan apa yang saya sebut ni, maknanya kita tidak haram, ya, kita haram kita mengabaikan akhlak kita dengan orang tua. Ya, seperti mana Datuk sebut tadi, ya, anak duduk di atas, mak duduk di bawah, seolah-olah menghina dia. Kalau ada niat menghina dia, mana hukum dia haram. Ya, aku duduk di atas, mak aku di bawah, ya. Mana kita ada niat, ya, mana niat kita menghina mak kita, mana kita haram ketika itu. Ini, tuan-tuan, mana dia kita kena bermuamalah dengan orang tua kita dengan muamalah yang baik. Ya. Jadi bila kita bermuamalah dengan muamalah yang baik ini, bukan sahaja kita baik, bahkan kita dapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat
keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan suka, Allah akan merahmati orang yang menghormati orang tua dia. Walaupun orang tua dia seorang kafir sekalipun. Walaupun orang tua dia seorang kafir, ya, bukan Islam, ya, tetapi kita menghormati dia kerana tuntutan agama. Ya, kerana tuntutan agama kita wajib untuk menghormati dia. Kena dengar cakap dia selagi dia tidak suruh berbuat maksiat. Jadi kena dengar cakap dia. Itu tuan-tuan, itu ada standard kita menghormati orang tua. Sebab apa tuan-tuan? Sebab redha Allah ini terdapat pada redha kedua orang tua kita. Kalau orang tua kita tak redha kita, mana kita akan sengsara hidup kita tuan-tuan. Bahkan tuan-tuan, ya, di antara dosa yang Allah bayar cash di dunia, Allah akan bayar cash di dunia tuan-tuan, ialah dosa dengan orang tua. Ya, Allah akan bayar cash, ya. Jadi tak tunggu di akhirat nanti tuan-tuan, di dunia lagi Tuhan tunjuk tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan buat tuan-tuan, ya. Derhakalah pada orang tua. Derhakalah pada orang tua, insya-Allah anak tuan-tuan akan derhaka pada tuan-tuan. Ya, birru abaakum tabirru abnaakum. Buat baiklah pada orang tua, nescaya anak-anak kamu akan buat baik. Ya, jadi tapi kalau kita buat derhaka pada orang tua kita, anak-anak kita akan mencelakakan kita tuan-tuan. Ini tuan-tuan. Jadi orang yang menderhaka orang tua dia tuan-tuan, Allah akan bayar dia cash tuan-tuan, ya. Macam kita pergi Mekah lah tuan-tuan, ya. Kalau kita pergi Mekah tuan-tuan, dia cakap benda buruk sikit dia tiba jadi, ya. Allah bayar cash tuan-tuan. Nak tunjuknya ini kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan, kita kena menghormati dan kita memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, kau berikanlah kekuatan pada aku ini untuk aku nak memuliakan orang tua aku. Ya, kalau sekiranya kita masih lagi ada perkara-perkara yang tambahanlah pula tuan-tuan, dia sebahagian kita ni yang bergaduh dengan orang tua dia. Bergaduh dengan orang tua dia tuan-tuan, ya. Tak sepahaman dengan orang tua dia. Jadi kita kena minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, kau berikanlah, kalaulah berlaku tuan-tuan, kita kena mohon pada Allah, ya Allah, kau berilah aku ini dapat membaiki hubungan aku dengan kedua orang tua. Tuan-tuan, ya. Jadi tuan-tuan, kalau orang tua ni buatlah yang terbaik, insya-Allah Allah akan balas balik kita di dunia lagi tuan-tuan, ya. Allah akan balas di dunia lagi, ya, di dunia lagi tuan-tuan, ya. Saya nak cerita dekat tuan-tuan, ya, walaupun ini peribadi tuan-tuan, ya. Bagaimana abang saya ni seorang ni, ya. Dia ni kalau cakap mak ni, apa-apa yang mak sebut dia nak aku ni nak kena beli, nak kosyen di rumah aku ni, dia akan pergi beli. Dia akan pergi beli. Walaupun abang saya ni bukan kerja besar sangat, dia kerani, ya. Ya, tetapi rezeki dia subhanallah. Allah bagi kemurahan tuan. Ya, sampai hari ni tuan-tuan, ya, Allah bagi rezeki kemurahan. Sebab apa? Sebab dia menghormati orang tua dia. Dia buat baik, ya. Mak sebut apa pun dia akan pergi beli. Ya, sebut dia mesti nak sebut dia. Jadi makna dia tuan-tuan, ini benda yang nampak di dunia tuan-tuan. Sebab itu Allah akan bayar cash. Jadi kita buat baiklah pada orang tua. Dan bagi mereka yang tak ada mak ayah, buatlah baik melalui amalan wakaf, ya, amalan kebaikan, ya. Hari ini Datuk akan buat pada Anjung Husnul Khatimah. Jangan lepaskan peluang. Kalau boleh tiap-tiap minggu tuan-tuan, ya, kita berikan, ya, untuk niat pada orang tua kita. Ya, itu sebagai hubungan kita, akhlak kita dengan orang tua kita. Ya, pertama buat amalan wakaf, yang kedua mohon ampun dosa dia. Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lana dunubana wali walidina. Ya, ampunkan dosa aku dan dosa kedua orang tua. Minta jangan lupa tuan-tuan. Itu tanda kita ni anak yang soleh. Ya tuan-tuan, ya, kita tanda kita anak soleh. Sebelum anak kita hendakkan anak kita jadi anak soleh, kita kena mula dulu tuan-tuan. Macam mana tuan-tuan? Mohon Allah ampunkan dosa kedua orang tua kita. Dan kalau boleh setiap minggu buatkan amalan wakaf untuk dia. Tuan-tuan, ya. Juga setiap bulan buatkan amalan wakaf. Himpun duit adik-beradik, ya. Buat amalan wakaf, ya. Kita nak bagikan satu lot untuk Anjung Husnul Khatimah. Walaupun harga RM500 tuan-tuan, ya. Tapi tak apa. Kita kumpulkan. Kalau seorang tahu dah sikit nak bagi RM500, jadi kumpulkan adik-beradik tuan-tuan, ya. 10 orang boleh buat satu lot untuk Anjung Husnul Khatimah. Jadi tuan-tuan, itu dia amalan, ya. Iaitu bagaimana kita nak mengasihi orang tua.
kita kena hormat dia, kita kena baiki hubungan kita dengan dia. Kalau dia dah tak ada, maka kita buatlah amalan untuk dia. InsyaAllah Allah akan berikan kebaikan. Nanti kita pula mati tuan-tuan, anak-anak kita automatik akan buat untuk kita pula. Ini dia katakan ada adab yang baik untuk ahli keluarga kita. Wallahu a'lam. Allah. Ustaz, alhamdulillah para penonton yang mati sekalian ya. Kita akan habiskan 7.40 tuan-tuan dan puan ya. Macam saya katakan sekarang ni waktu bekerja, pejabat-pejabat dah buka, ustaz sendiri pun nak pergi kerja tuan-tuan dan puan ya. Kita tidak boleh akhirkan pukul 8 macam biasa. Saya diberitahu oleh teman-teman yang terlibat, teman-teman yang menonton, dia kata Dr. Hassan dapat diakhirkan awal sikit. Saya nak tengok daripada awal hingga akhir. Tapi kalau misalnya lewat sangat, dia punya habisnya, nanti tak dapatlah yang tertengok ujungnya. Kerana saya sekarang dah pejabat dah buka, pejabat swasta dah buka, pejabat kerajaan dah buka. Jadi tuan-tuan dan puan, untuk pagi ini kita bersiaran sampai 7.40 tuan-tuan, insyaAllah. Ustaz, balik kepada kita tentang akhlak ni, tentang Ustaz katakan akhlak dengan mak bapak. Banyak kita cerita dengan mak bapak dan sebagainya. Sekarang dengan mertua, Ustaz, dengan mertua macam mana? Ada orang mengatakan, ada satu kaul mengatakan mak bapak dengan mertua ni standardnya sama. Kalau kita hormat mak bapak kita sendiri, hormat mak mertua juga. Kalau kita khidmati mak bapak kita sendiri, khidmati mak mertua juga. Begitu. Tapi ada juga orang mengatakan apapun mak bapak sendiri duduknya lebih atas sikit dibandingkan dengan mak mertua. Kalau misalnya kedua-duanya sakit, tuan-tuan, kedua-duanya sakit, satu tempat-tempatnya pun jarak-jaraknya antara jarak yang sama, nak didahulukan mana misalnya? Ayah mertua sakit, ayah sendiri pun sakit. Mak mertua sakit, mak sendiri pun sakit. Dalam keadaan perjalanan tu, hari kita memang khusus untuk kita cutikan diri kita untuk menziarah ibu dan ayah, mak mertua, ayah mertua, ibu sendiri yang sedang sakit, kita nak ziarah. Agaknya yang mana keutamaannya? Macam mana dari segi Islam memandang antara mak mertua dengan ayah mertua, dengan ibu sendiri, dengan ayah sendiri, dari segi akhlaknya untuk kita meraihkan mereka, mengkhidmati mereka, menggauli mereka dan memberikan tuan-tuan kata orang akhlak, menunjukkan contoh akhlak yang terbaik daripada kedua-dua manusia. Satu tadi bapa mentua, ayah mentua, mak mentua, satu lagi ayah sendiri dan mak sendiri. Macam mana Ustaz? Jadi ini pandangan saya insya-Allah ya. Jadi saya punya pandangan menghormati ya mak kita dengan mak mentua sama. Ya, kita kena hormati mak kita, ayah kita, begitu juga dengan mak mentua pun kita kena hormati dia. Dan dengar cakap dia adalah merupakan dengar yang kita wajib mendengarnya. Selagi dia tidak suruh buat maksiat, kita wajib dengar. Begitu juga dengan mak tiri, ayah tiri. Kan? Dia termasuk. Jadi mana sama dia punya standard dia. Cumanya kadang-kadang dia Datuk kata tu mungkin 5-6 tahun ataupun 100 tahun sekali berlaku kot dia. Bila mak kita sakit, ya, mak mentua pun sakit, siapa kita nak dahulukan? Ya, jadi ketika itu mungkin kita akan penelitikan pada mak kita sebab kita adalah waris. Kita waris dan kita adalah orang yang bertanggungjawab untuk pelihara mak kita, ayah kita. Kita waris dekat kan. Adapun mak mentua kita mungkin ada anak lelaki dia yang bertanggungjawab, maka dia kena pergilah. Ya. Jadi tuan-tuan, jadi makna dia standard dia pada peringkat awalnya adalah sama. Maknanya kita wajib untuk mendengar cakap mereka, wajib untuk menghormati mereka, wajib untuk kita menghormati dan juga melayan mereka seperti mana ya kita melayani mak kita sendiri. Termasuklah mak tiri. Ini selalu mak tiri, ayah tiri ni kadang-kadang kita terabai, Datuk ya. Kita terabai ya. Jadi makna mak tiri dengan ayah tiri juga adalah mak kita. Isteri kepada ayah kita ataupun suami kepada mak kita, wajib kita menghormati mereka. Ya, terutama orang yang datuk. Kalau orang tua ni tuan-tuan ya, semua wajib kita menghormati. Tak kira sekarang sepupu saya pun dah tua. Saya punya sepupu pun umur dah 80. Kita wajib menghormati mereka. Ya, kena menghubungkan silaturahim. Menghubungkan silaturahim. Ya, hari ni tak boleh nak pergi, kita call video call. Ya, tanya apa khabar. Ya, kita kena wajib untuk melayani mereka dengan cara yang terbaik. Ya, jadi tuan-tuan, itu yang diajar dalam Islam. Islam mengajar kita menghormati ya mak ayah kita. Bagi mereka orang yang dah tua, mak saudara kita, mak saudara isteri bapa saudara kita ataupun suami bapa saudara kita, wajib kita menghormati mereka. Kan apa salahnya
kita membahagiakan mereka, yang kita dah tak ada mak, tak ada ayah, ya, kita ada mak saudara, seorang-seorang tu lah mak saudara. Apa salahnya yang RM5 beli pisang ke, beli apa ke, hadiahkan untuk dia. Kan? Jadi untuk menyukakan dia, untuk memberikan kegembiraan pada dia. Dia pun teringat, oh anak saudara aku ni ingat kat aku lagi. Kan? Jadi tuan-tuan, jadi kita kena mulakan tuan-tuan, ya. Kita kena usahakan tuan-tuan diri kita ini menghormati mereka yang lebih tua, yang lebih berpengalaman, ya. Walaupun kadang-kadang kita ni belajar universiti, dia belajar sekolah kampung kan tuan-tuan. Tapi apa salahnya kita mengambilkan pandangan-pandangan mereka yang telah tua pada kita. Itu juga termasuk menghormati mereka. Sebab apa? Sebab mereka mempunyai pengalaman kehidupan yang lebih jauh daripada kita tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, dalam arti kata lain, jadi janganlah kita membeza-bezakan menghormati mak mentua ataupun mak sendiri, kan? Jadi standard dia sama. Kecuali berlakunya beberapa prioriti ketika dawat tu, itu cerita lain, ya. Tapi kalau ikut standardnya sama, dan juga kita kena menghormati mereka. Wallahu a'lam. Ustaz, sikit Ustaz, tadi kita kata wakaf ni Ustaz, ya. Agaknya tentang aman Palestin ni tuan-tuan dan puan. Apa caranya untuk kita mengenang ibu bapa yang dah pergi, adik-beradik yang dah pergi, abang kakak yang dah pergi mendahului kita, dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita terus berhubung dengan mereka secara hubungan batiniah antara kita dengan mereka, dengan Ustaz tadi menyebutkan salah satu daripadanya kita wakafkan pakat adik-beradik, pakat kalau mampu seorang-seorang, kalau tak mampu kita bersama-sama wakafkan sesuatu kepada untuk kata orang untuk didedikasikan kepada roh ibu dan ayah yang telah pergi, abang adik kakak yang telah pergi dan sebagainya. Macam mana tentang aman Palestin, ada tak ruang untuk itu Ustaz? Sila Ustaz. Alhamdulillah, kita tengah bina hospital wakaf di Gaza. Jadi tuan-tuan, ya, jadi kita memerlukan lebih kurang 27 juta. Ya, sekarang ni kita dah kumpul lebih kurang 16 juta, dia belum cukup lagi. Jadi ini peluang bagi tuan-tuan dan puan-puan untuk membuat kebaikan, ya. Membuat kebaikan, ya, kepada orang yang dah pergi. Di antara amalan untuk orang mati ni yang paling baik ialah wakaf. Wakaf adalah amalan yang terbaik, ya. Setengah orang dia tak tahu, dia ada duit tapi dia tak tahu nak buat. Aku nak buat apa kepada ayah aku yang dah meninggal? Kerana konon-konon dan sayang tuan-tuan, ya. Konon-konon dia sayang, dia bina pula atas kubur tu batu-batu apa nama dipanggil kepuk apa nama? Dia panggil batu, dia panggil kepuk, ya. Yang dibuat daripada simen tuan-tuan. Itu kalau ikut fatwa Mufti Sabah dulu tuan-tuan, dia katakan haram. Ya, tak boleh bina apa-apa atas kubur. Ya, kita rasa macam kita sayang benda tapi kita buat benda yang haram. Sedangkan, ya, dalam amalan wakaf ni banyak lagi amalan untuk orang yang dah meninggal. Ya, mak kita yang dah meninggal, ayah kita yang dah meninggal, pak saudara kita yang dah meninggal. Kita sayang mereka. Apa salahnya RM50, ya, RM100, ya, sebulan sekali tuan-tuan, ya. Bagilah, kumpullah adik-beradik, ya, beli satu lot, ya. Macam kami jual lot RM500 satu lot, ya, untuk bina hospital wakaf. Begitu juga di Anjung Husnul Khatimah pun saya rasa begitu juga. Yang mana kita boleh belikan, bagi RM500 untuk wakaf tuan-tuan. Saya baru ni pun ada, ayah dia dah meninggal, mak dia dah meninggal. Tapi duit ni ada lagi. Duit mereka ni ada lagi, ya. Jadi apa salahnya? Dia kata, tak apalah, saya wakafkan. Ya, dekat RM10,000 untuk wakaf. Jadi apa salahnya tuan-tuan, ya. Jadi alhamdulillah, ya, Datuk juga membuka ruang wakaf. Ya, wakaf ini adalah amalan yang paling mulia, dan tidak ada para seorang sahabat Nabi pun yang ada harta mereka tidak mewakafkan hartanya. Dan sesungguhnya pahala sedekah ni adalah pahala yang sangat power. Ya, sebab tu orang yang dah mati, orang yang dekat nak mati ni, ya, bila dia tahu dia nak mati, dia kata apa? Kalau boleh aku nak balik ke dunia sekejap. Nak balik ke dunia sekejap. Ya, untuk apa? Untuk nak bersedekah. Anta sedekah, ya, untuk nak bersedekah. Jadi tuan-tuan, bagi kita yang masih hidup ni tuan-tuan, gunakanlah kesempatan ini, ya. Buatlah amalan kepada mereka yang telah pergi, mudah-mudahan kita akan mendapat pahala. Jadi saya menyeru tuan-tuan, ya, saya menyeru kepada tuan-tuan, ya, kita Amal Palestin juga ada produk wakafnya, begitu juga dengan Anjung Husnul Khatimah, ya, pusat pengajian yang akan membina manusia-manusia yang baik, manusia yang akan mendapat husnul khatimah, juga ada bahagiannya untuk kita berikan. Jadi tuan-tuan, jadi mana saya mengajak, ya, saya mengajak tuan-tuan yang buatlah kebaikan untuk orang tua kita, untuk ayah mak kita, untuk mentua kita, untuk pak saudara kita, ya, sebagai amalan wakaf, ya, walaupun sedikit, insya-Allah Allah akan menilainya dengan pahala yang besar, insya-Allah. Wallahu a'lam.
Okey, terima kasih Ustaz. Para penonton yang hormati sekalian, tentang wakaf tu tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita dalam bentuk infak, dalam bentuk sedekah, dalam bentuk kita bagikan sumbangan, derma dan sebagainya. Tuan-tuan, insya-Allah selain daripada amalan Palestin, kita nak membangunkan kompleks Anjung Husnul Khatimah. Tuan-tuan, kami sudah melantik seorang konsultan, satu kumpulan konsultan untuk mewar-warkan kompleks Anjung Husnul Khatimah dan membuatkan program-program bagaimana kita dapat menambah dana, tuan-tuan. Kita nak dirikan insya-Allah dalam COVID ni kita dah ke belakang 6 bulan ke belakang, tuan-tuan. Oleh kerana pejabat yang kita berurusan tutup dan sebagainya. Banyak pejabat tutup, tuan-tuan dan puan. Sebab kita nak dapatkan kebenaran merancang namanya. Development order namanya. Tapi apapun kita harapkan dalam bulan Disember, bulan Januari akan nanti cocoknya ataupun filingnya akan bermula, tuan-tuan dan puan. Kita harap sangat filingnya akan bermula insya-Allah. Jadi untuk itu, tuan-tuan, untuk menyegerakan pembinaannya, tuan-tuan wakafkanlah, tuan-tuan dermakanlah, tuan-tuan infakkanlah, zakatkanlah, tuan-tuan. InsyaAllah. Tentang zakat ni, tuan-tuan dan puan, kami bukan memungut zakat, tidak. Tapi kepada mereka yang membayar zakat dengan pusat-pusat zakat, pusat zakat akan pulangkan sikit, tuan-tuan, dalam 30%, ada yang 40%, ada yang 20% kepada pemberi zakat, pengeluar zakat, untuk pengeluar zakat itu mengagihkan sendiri. Yang inilah yang kita minta, tuan-tuan dan puan, supaya orang yang pemberi zakat, pengeluar zakat itu mengagihkan sebahagian daripada zakat yang diberikan balik kepadanya untuk diagihkan, supaya diagihkan kepada kami, tuan-tuan dan puan. Itu dia. Kami bukan pemungut zakat, bukan, tuan-tuan dan puan. Jadi, tuan-tuan dan puan, yang kedua, insya-Allah kita harap, tuan-tuan dan puan, tuan-tuan derma lah, tuan-tuan. Bila lagi macam Ustaz kata, tuan-tuan, ayah bapa yang dah meninggal, abang adik kakak yang meninggal, pakcik dan makcik yang telah meninggal, diri kita sendiri, tuan-tuan, yang akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dermalah, wakaflah, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Jadi yang kita yang pertama, yang kedua, tuan-tuan dan puan, kita ada sijil wakaf tunai. Mur, sijil wakaf tunai, mur, sijil wakaf tunai. Tuan-tuan dapatkan sijil RM10, RM50, RM100. Dapatkan sijil ni, tuan-tuan. Inilah sijilnya, tuan-tuan. Sijil wakaf tunai. Tuan-tuan mewakafkan, tuan-tuan, kepada pembinaan. Wakaf pembinaan Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Mungkin dalamnya masuk tanah, mungkin dalamnya masuk bangunan, tapi pembinaan. Bila sebut pembinaan, tuan-tuan, ialah batu-batanya sebagai alat pembinaan, simennya sebagai alat pembinaan, nanti tuan-tuan dan puan kipas anginnya sebagai pembinaan, berbagai-bagai. Semuanya, tuan-tuan, termasuk dalam wakaf tu. Jadi kita wakafkan, tuan-tuan mewakafkan dengan sijil wakaf tunai ini adalah untuk kita membantu membina Kompleks Anjung Husnul Khatimah. RM10 ada, RM50 ada dan RM100 ada. Tuan-tuan, sekarang ni RM10 tak besar, agaknya tidak besar sangat lah, tuan-tuan. Minta maaf saya sebut tadi. Berilah, tuan-tuan, berilah. Kepada amalan Palestin pun boleh, kepada kami pun boleh, insya-Allah. Yang kedua, tuan-tuan dan puan, kita tengok kita punya media sosial, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok, kita ada di Yayasan Sabah ni, YouTube ada, Twitter ada, Facebook ada, TikTok pun ada. TikTok, tuan-tuan, insya-Allah nanti pukul 9, tepat pukul 9, tuan-tuan downloadlah TikTok, tuan-tuan. Download TikTok, insya-Allah tuan-tuan berjumpa dengan saya nanti. Pukul 9, tuan-tuan bersiri. Caranya bersiri, tuan-tuan, insya-Allah berepisod, satu episod. Dalam 10 minit saya cerita mengenai Mahkota Cinta namanya. Namanya Mahkota Cinta, tuan-tuan dan puan. Insya-Allah satu hari dalam TikTok saya bertemu dengan tuan-tuan dan puan 5 kali, tuan-tuan, 5 kali. Seawal 7.30 pagi tadi. 7.30 pagi tadi, tuan-tuan, kita buatkan episod dan rakam. Saya dah rakamkan 50 episod. 50 episod telah dirakam, namanya Sifat Anak Derhaka. Sifat Anak Derhaka nanti yang saya packagekan, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh dapatkan. Sifat Anak Derhaka ni 2 minit setengah. Setiap kali 2 minit. Satu episod 2 minit setengah. 2 minit setengah. 2 minit setengah. Sikit aja. Tapi sikit aja memberi kesan yang mendalam kepada anak-anak, kepada ibu bapa dan kepada ahli keluarga yang menontonnya, insya-Allah. Kemudian, tuan-tuan dan puan, kita ada Telegram. Jangan lupa Telegram, tuan-tuan. Minta kawan-kawan, minta. Saya rasa tak ada lagi, tuan-tuan. Antara yang terbaik. Telegram yang terbaik, konten yang terbaik, tuan-tuan, isi-isi tentang agama yang terbaik, ialah konten Telegram Anjung Husnul Khatimah. Tuan-tuan dapatkan Anjung Husnul Khatimah, link Anjung Husnul Khatimah. Sekarang download terus. Tuan-tuan join kita punya Telegram Anjung Husnul Khatimah, insya-Allah. Jangan lupa YouTube kita. YouTube, tuan-tuan. YouTube ada, Twitter ada, Instagram ada, Facebook ada, TikTok ada, Telegram ada. Jadi, tuan-tuan dan puan, insya-Allah semuanya kita buat ini untuk kita masuk kepada segenap
segenap lapisan masyarakat untuk ketuk hati-hati dan jiwa-jiwa supaya mereka berbondong-bondong kembali kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala, junjung agama Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Kemudian tuan-tuan dan puan, jangan lupa tuan-tuan dan puan, kita ada package tuan-tuan. Dan kepadkan package ini. Dermalah. Dengan package ini tuan-tuan derma terus kepada Kompleks Anjung Sulul Khatimah. Satu package namanya Jalan ke Syurga tuan-tuan. Jalan ke Syurga. Satu package. Dalam tu ada 20 syarahan agaknya tuan-tuan ya, pendek-pendek. Mungkin dalam 12 minit, 10 minit, 12 minit begitu tuan-tuan dan puan. Satu lagi yang isteriku Ketua Bidadari Syurga sudah dipackage kan tuan-tuan. Sudah disusun sebegitu rupa. Tuan-tuan dapatkan tuan-tuan online, tuan-tuan boleh dapatkan insya-Allah. Nanti tuan-tuan dan puan saya akan umumkan beberapa package yang akan datang ni. Tuan-tuan boleh dapatkan, ditonton. Sikit-sikit je. Tuan-tuan tontonkan kepada anak, kepada isteri, masa minum, masa makan, masa sarapan, masa kita bersembang-sembang, masa kita bersantai-santai, tunjukkan kepada anak tuan-tuan. Secara tak langsung, biarlah kami bertanggungjawab jadi ejen membina akhlak anak-anak tuan-tuan dan puan insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan ya, itu yang saya nak sebutkan. Kemudian saya harap tuan-tuan satu lagi ya, kita sedang menyusun tuan-tuan, kita susun balik program ni. Oleh kerana masjid dan surau sudah dibuka, sebagian besar daripada ahli-ahli panel kita terlibat dengan syarahan-syarahan, dengan kuliah-kuliah, kuliah subuh, kuliah duha, kuliah maghrib, kuliah selepas isyak dan sebagainya. Kita rombak tuan-tuan, kita rombak. Terutamanya program-program malam dan sebagian program pagi pun kita rombak. Dan kita nak mula 1 Oktober nanti mulakan rombakan yang baru kita buat insya-Allah. Mungkin program pagi ini pun tuan-tuan terlibat dalam rombakan itu insya-Allah. Jadi cukup setakat itu tuan-tuan dan puan, mudah-mudahan ada baiknya pada saya. Terima kasih yang tak terhingga kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Aqib Abdullah daripada Aman Palestin, juga seorang imam tuan-tuan, di salah seorang imam Masjid Wilayah Persekutuan tuan-tuan dan puan yang dengan ikhlas, dengan jujur bersama dengan kita sejak tahun lalu sampai sekarang ni tuan-tuan, tak jemu-jemu untuk memberikan ilmu, membentuk masyarakat, membimbing masyarakat insya-Allah. Kepada para penonton yang berhati sekalian, kita ucapkan selamat menonton dan terus menonton. Jangan lupa tuan-tuan, terus menonton. Apa juga tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada cadangan-cadangan tajuk misalnya untuk dibincangkan tuan-tuan, insya-Allah tuan-tuan sampaikan kepada saya. PM-kan kepada saya. Insya-Allah tuan-tuan kita akan timbangkan. Mungkin kita akan ambil tajuk-tajuk itu untuk dibincangkan insya-Allah. Apapun tuan-tuan dan puan permintaan begitu banyak kepada saya, sama ada kita kuliah waktu siang, kuliah waktu malam dan sebagainya. Saya nak minta kuliah itu semuanya nanti tuan-tuan ada dalam Facebook Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali. Walaupun kita agak rombak sikit waktu malamnya, tapi mungkin kita berkuliah di masjid di surau, yang itu kita buat live, tuan-tuan boleh tonton dalam Facebook Datuk Dr. Hassan bin Muhammad Ali. Cukup setakat itu tuan-tuan dan puan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Sabah sedang mengusahakan pembinaan Kompleks Anjung Sulul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Syarikat Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak daripada umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjung Sulul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merealisasikan program Kompleks Anjung Sulul Khatimah.